Hapuskan. Itu dia. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستقيم وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. وأبرزنه dan hendak menzahir oleh engkau. Ibraz maknanya izhar. Dhamir baris, ada dhamir baris, dhamir mustatir. Baris itu dhamir zahir yang nampak. Okay, wa abrizanhu, dan hendak menzahir oleh engkau akannya wa abrizanhu kita kurang. Wa abrizanhu. Okey. Wa abrizanhu. Tak dengan bergema. Ikut dulu ni. Memang sangat. Ada tu, cuba tengok tu ada yang tulisan echo tu, ECO tu. Cuba kurangkan kat situ. Warna kuning. Cuba. Warna kuning. Kurangkan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ada berubah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Okey je. Dengar tak? Dengar tak? Okey. Wa abrizanhu, dan hendak menzahir oleh engkau akannya, akan dhamir. Hu kembali kepada ad-dhamir. Okey. Pada kata fahuwa dzu dhamirin mustaqin. Sekarang ni perbahasan dia iaitu apabila khabar mufrad isim mushtaq, dia mengandungi dhamir. Dhamir apa? Dhamir mustaqin ataupun dhamir mustatir. Zaidun qaimun, dalam qaimun tu ada huwa. Hindun qaimatun, adanya hiya dalam tu. Okey. Tetapi wajib dhamir tersebut mustatir mustaqin. Wajib diizharkan. Ketika mana? Baik ni menjelaskan. Wa abrizanhu, dan hendak menzahir oleh engkau akannya, akan hadzal dhamir. Okey, hu kembali kepada ad-dhamir. Nun apa? Nun taukid. Okey, mutlaqan. Okey, hal keadaan dhamir tersebut mutlaqan. Okey, tengok apa makna mutlaqan nanti. Okey, iaitu mutlaqan di situ sama ada aminal labsu amla. Al-labsu bukan al-labtu, bukan lubsun. Al-labsu, aminal labsu ni aman oleh kesamaran. Okey. Sama ada mutlaqan kat sini, sama ada belum mati sama ada dan okey. Mutlaqan. Okey, sama ada dia tu aminal labsu amla. Aminah tu aman, selamat daripada al-labsu. Al-labsu tu iaitu kesamaran. Bahasa tanya bagi semabuk. Okey, iaitu ingat madah labisa, jangan bertukar. Nanti ketika menterjemahkan wala talbisul haqqo bil batil, jangan kamu memakaikan kebenaran dengan kebatilan. Bukan. Okey, pakai
Itu bab yang keempat. Alima ya'lamu ilman. Labisa yalbasu. Labisa yalbasu, bab yang keempat. Masdar dia lubsan. Lubsan. Labisa yalbasu lubsan, maknanya pakai. Adapun jikalau bab yang kedua, labasa yalbisu labsan, yang tu apa, campur aduk ataupun kesamaran. Okey. Tu beza dia. So dua madah yang berbeza makna dia. Okey. Jadi mutlaqan tu makna dia sama ada dhamir tersebut berlaku padanya kesamaran ataupun tidak. Okey, itu mutlaqan makna dia. Haitsu sekira, haitsu taqyidiyah di sini. Haitsu taqyidiyah. Haitsu lazim idafah kepada jumlah. Syahid dia aywa wa alzamu. Aywa lah. Okey. Haitsu sekira tala. Belum pula Tala. Macam ada ekor je. Tala. Okey je. Okey. Tala ni bahasa Arab bukan bahasa Tani. Tala ni Tala habis. Punah, kucah habis, kucah kacil. Tala mana mengiringi. Okey. Mengiringi. Mayali biasanya. Tapi kalau kita terjemah apa? Kalau bahasa Melayu ni yang berikut je. Okey, sedangkan dia yang mengiringi. Itu haitsu sekira tala mengiringi ia dhamir huwa di dalam tala. Tala di sini fi'il madhi tau. Okey. Ambil daripada waliya yali. Okey, yali. Okey. Tala iaitu dhamir huwa tu, okey, kembali kepada al-khabarul mushtaq. Al-khabarul mushtaq. Baik ni kena fahami dulu. Sekira mengiringi ia al-khabarul mushtaq, ma akan barang. Ma tu maf'ulun bih bagi tala. Nampak tak? Baik. Warna kuning turunkan. Bukan naikkan, turunkan. Ada banyak ke? Dua-dua. Haitsu tala. Okey dah kan? Okey good. Okey, haitsu tala sekira tala mengiringi ia khabar mushtaq ma akan barang. Ma tu maf'ulun bih bagi tala. Okey. Ma tu pula benda. Okey. Masduk ma kat situ, masduk ma kena kepada mubtada. Masduk ma atau misdaq kena kepada mubtada. Maknanya apabila isim mushtaq mengiringi mubtada yang laisa ma'nahu, yang bukanlah maknanya makna mushtaq, okey, muhassalan, yang terhasil ia maknahu tu. Muhassalan itu khabar bagi laisa. Maknahu tu isim bagi laisa. Lahu baginya bagi ma. Okey. Kalau tak faham mana dia punya i'rab pun semua ni, confirm tak faham. Nampak tak? Apa nak sampaikan sebenarnya? Iaitu okey, i'rab dia pastikan betul. Okey, jumlah ma tu, okey, ma tu ialah maf'ulun bih. Masduk ma tu iaitu mubtada. Maknanya apabila khabar mushtaq seperti qaimun mengiringi mubtada, maknanya dia mengiringinya apa? Dia lepas. Maknanya contoh Zaidun, qaimun mengiringi Zaidun. Itu makna dia. Cumanya makna bagi Zaidun qaimun tu tidak berlaku, tidak hasil bagi mubtada. Berlaku pada benda lain. Sama macam dalam bab sifat sababiyah. Okey, sifat sababiyah. Okey, ambillah dia punya apa? Takdir kalam dia ni. Takdir kalam dia, okey. Wa abriz, tulis ni daripada bait tadi tu kan. Buat pada kalam nasab, wa abriz
Dhamiral khabar al-mushtaqi mutlaqan in tala al-khabaru mubtada'an laisa ma'na dhalikal khabari muhassalan lidzalikal mubtada'i Ada. Faham kan elok ni? Okey. Wa abriz, dan hendak menzahir engkau akan dhamiral khabaril mushtaqi. Dhamir bagi khabar mushtaq. Zaidun qaimun. Ada dhamir huwa tu. Jadi perlu dizahirkan huwa tu. Bila je? Dia bagi tahu ni, iaitu mutlaqan. Sama ada kat sini tadi tu, iaitu aminal labsu amla. Okey. Tengok nanti misalnya. Itu pun macam mana? Bila keadaan dia wajib izharkan dhamir bagi khabar mushtaq tersebut. Intalal khabaru, jika mengiringi oleh khabar mubtada'an, akan mubtada' yang laisa ma'na dzalikal khabar, yang bukanlah makna bagi khabar tersebut, muhassalan li dzalikal mubtada'. Contohnya, okey. Perkataan kalau kita kata Zaidun qaimun. Sekarang ni makna bagi sekarang qaimun ialah khabar bagi Zaidun. Okey. Dan di sana ada dhamir huwa. Huwa kembali kepada Zaidun. Okey, sebab tu kalau di pondok tu senang je. Bermula Zaid ialah seorang lelaki yang berdiri, ia Zaid. Okey, berdasarkan terjemahan tu senang. Okey. Kemudian bila je yang dhamir dia tu, huwa tu perlu dizahirkan, iaitu apabila seperti contoh Zaidun qaimatun. Apa tak? Adakah makna qaimah tersebut berlaku pada Zaid? Tak. Apa tak? Okey. Jadi keadaan macam tu. Ataupun Zaidun Hindun qaimun misalnya. Huwa. Jadi berlaku, maknanya khabar, makna bagi khabar itu tidak berlaku pada mubtada. Okey. Dia sejenis dengan macam sifat sababiyah. Okey. Cumanya untuk Zaidun qaimun, ketika antum menzahirkan, okey. Ketika antum menzahirkan, sekarang ni qaimun itu memang berlaku pada dia. Okey. Ni sekarang ni nama dia jarul khabaru 'alal mubtada. Jarul khabaru 'alal mubtada, ataupun bahasa lain dia tu antum tulis jarul khabaru al-mushtaqu, jara al-khabarul mushtaq 'ala man huwa lah. Jarul khabarul mushtaqu 'ala man huwa lah. Okey. Mana jara berlaku oleh khabar mushtaq qaimun, 'ala man, di atas man, iaitu mubtada. Yang huwa, ia tu, qaimun tu, okey, lahu, baginya, bagi mubtada. Zaidun qaimun dah untuk bagi Zaid. Yang tu bila mana situ jarul khabarul maknanya senang kata sini. Khabar tu makna dia berlaku betul pada mubtada. Bila macam tu, antum tak perlu zahirkan dhamir huwa tu. Cumanya ketika mana antum nak zahirkan juga, seperti antum kata Zaidun qaimun huwa. Apabila antum izharkan dhamir mustatir tu, huwa tu i'rab dia ada dua. Faham tak? Huwa tu dhamir ada dua dia punya i'rab dia. Qaimun. Antum kata huwa ni i'rab dia ada dua. Pertama, taukid li dhamiril mustatir. Taukidun li dhamiril mustatir fi qaimun.
kemudian yang ketiga ni fa'il. Fa'il dia qaimun. Okey, dia punya i'rab dia ada dua. Okey. Yang tu. Taukid. Sama masalah ni dalam ketika mana antum ketika antum cuba kata saya datang bersama kawan saya. Fi'il madhi, cuba saya fi'il madhi. Antum cakap saya dengan kawan datang. Pelajar akan buat macam ni. Ana wa sadiqi jikna. Jikna, datang oleh kami. Okey. Ataupun Ja'a ni betul eh? Ja'a ana wa sadiqi. Nampak tak? Ketika macam tu, okey, macam mana antum nak buat? Baik tu. Antum nak takbirkan saya dengan kawan datang dalam bentuk jumlah fi'liyah. Jitu wa sadiqi. Salah. Jitu ana wa sadiqi. Sebab apa? Sadiqi ialah ma'tuf bagi dhamir rafa' muttasil. Bila dhamir rafa' muttasil ada ma'tuf, wajib didatangkan dengan dhamir munfasil. Aywa. Seperti dalam Quran, uskun, duduklah oleh engkau wahai Adam serta isteri kamu. Uskun anta wa zawjukal jannah. Anta kat situ bukan fa'il tapi taukid bagian ni. Sebab syarat dia bila dhamir tu, dhamir rafa' tu ada maktuf dia wajib datangkan. Kaedah dia mana? Aywa. Aywa. Mumtaz, barakallahu fi. Ikhwan, 1 2 3. Nah. Kita mendatangkan syahid. Uskun anta wa zawjukal jannah. Jitu ana wa sadiqi. Ikhwan, tepat syahid dia tu. Belakang ni. Ingat tak? Ingat. Belakang ingat. Wa in ala dhamiri raf'in muttasil atafta fafsil bid dhamiril munfasil. Ingat kita? Baik berapa? 557. Tak ingat tak? Tak ingat. Tak kena ni. Dia syahid dia tu. Syahid dia. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa in ala dhamiri raf'in muttasil atafta fafsil bid dhamiril munfasil. Okey. Ala ta'alluq kepada atafta. Ay wa in atafta, dan jika mengataf oleh engkau ala dhamiri raf'in muttasil, di atas dhamir rafa' muttasil. Ada satu dhamir rafa' muttasil, kamu nak buat maktuf di atas benda tu, dhamir tersebut. Maka fafsil, maka hendak menginfisal oleh engkau bil dhamiril munfasil, dengan dhamir munfasil. Okey, jitu tu sekarang dhamir muttasil. Kita nak buat maktuf di atas dhamir tu, maka wajib diinfisal dengan diizharkan dhamir tu, iaitu ana. Jitu ana wa sadiqi. Okey. Cuba baca sama-sama 1 2 3. Lagi sekali. Lagi sekali. Aywa. Okey. Jadi bila dalam masalah tadi itu, apabila khabar mushtaq berlaku makna itu pada mubtada. Jadi macam mana? Tidak perlu diizharkan dhamir mustatir tersebut. Cumanya bila antum zahirkan juga dhamir tadi tu, yang zahir tu, dhamir munfasil tu, okey. Seperti Zaidun qaimun huwa, maka huwa di situ boleh i'rab dua. Yang pertama, taukid bagi dhamir mustatir. Itu jumhur, kebanyakan ulama. Adapun yang kedua, i'rab yang kedua, huwa tu ialah fa'il bagi qaimun. Itu di sisi bawah sahaja. Di sisi bawah sahaja. Ini ada banyak, panjang, bahasan ini panjang. Okey. Okey. Itu. Tapi itu belum masuk dalam bait lagi. Belum masuk dalam bait lagi. Jadi dalam bait ni wajib diizharkan apabila makna bagi khabar tu tidak berlaku kepada mubtada. Okey. Okey. Antum cuba dapatkan gambar dulu. Contohnya macam Zaidun qaimatun. Jadi tidak berlaku kepada mubtada. Okey. Tapi bukan itulah jumlah dia. Jumlah betul dia antum tulis ni. Okey. Zaidun Hindun Daribuha huwa. Zaidun bermula Zaid. Hindun bermula Hindun. Hindun tu mubtada tsanin, mubtada yang kedua. Daribuha itu ialah khabar bagi Hindun. Tu jumlah sughra nama dia. Okey. Hindun daribuha. Bermula Hindun, daribuha ialah, tengok tadi. Senang nak daripada penterjemahan senang nak faham. Bermula Hindun itu ialah daribuha, seorang lelaki yang memukul akannya. Nampak tak? Daribuha itu khabar mushtaq, jatuh selepas Hindun. Hindun tu mubtada. Tetapi makna bagi daribuha tidak berlaku kepada Hindun. Dia berlaku kepada selain daripada Hindun. Nampak tak? Maka ketika macam ni wajib izharkan dhamir tersebut huwa. Yang tu wajib. Okey. Yang ni aminal labsu. Faham tak? Lagi sekali. Okey. Sekarang ni Zaidun mubtada pertama, Hindun mubtada yang kedua. Kemudian khabar bagi mubtada kedua itu Hindun itu daribuha. Seorang lelaki. Mana bermula Hindun ialah seorang lelaki yang memukulnya. Memukul siapa? Hindun. Adakah Hindun tu darib? Tak. Okey, bukan. Jadi bila macam tu maknanya apa? Tetapi daribuha tu i'rab jadi khabar bagi Hindun. Faham tak? Samalah macam ni, Zaidun qaimun abuhu. Qaimun khabar bagi Zaidun. Tetapi makna tersebut bukan ada pada qiyam tersebut, bukan ada pada Zaidun, pada orang lain. Dia sama dalam bab sifat sababiyah. Okey. Sama macam jarang sunatu ala ghairi man hiya la husn, sama je. Dia ada tiga.
Dia ada 3 macam apa geng ni. Pertama sifat sababiyah. Yang kedua jarasulatu ala ghairi man hiyalah. Kemudian yang 3 sini jaral khabaru ala ghairi man hiyalah. Ada 3. Okey, berlaku benda-benda macam ni. Ala man hiyalah, ala ma huwalah tu. Okey. Jadi kat sini walaupun tak sebut huwa, okey, walaupun tak sebut huwa, contoh kita kata Zaidun Hindun daribuha. Okey. I'rab dia betul-betul Hindun mubtada yang kedua, daribuha ialah khabar bagi Hindun. Okey. Kemudian kan syarat mubtada khabar kena al-ittihad bi masadaq. Okey, jadi sekali tidak berlaku daribuha, dia jadi khabar bagi Hindun, tetapi makna darib tu bukan Hindun. Jadi orang lain. Maka bila macam tu, okey. Bila macam tu kita tahu dah. Okey. Kita tahu bahawasanya Hindun tu bukan yang pukul. Sebab apa? Ada beza dhamir ha. Sebab ada muzakkar dengan muannas. Muzakkar dengan muannas. Yang ini dalam misal aminal labsu. Walaupun aminal labsu tak ada kesamaran, wajib juga letakkan huwa lepas tu. Okey. Adapun yang yang lam yu'man fihi labsu, mana yang tidak selamat dari kesamaran, boleh kesamaran, iaitu okey. Atau ketika nak buat, okey, tulis misal yang kedua. Zaidun Amrun daribuhu misalnya macam tu je. Misalnya macam tu je, ibarat macam tu. Okey. Zaidun mubtada yang pertama, Amrun mubtada yang kedua. Daribuhu ialah khabar bagi Amrun. Okey. Bila macam ni kita tak tahu siapa yang pukul, Amar madrub ke ataupun Amar darib. Sekarang ni dia kesamaran. Siapa darib, siapa madrub. Okey. Bila tepat macam ni, okey. Jadi bila didatangkan huwa lepas tu daribuhu huwa, okey, maka jelas bahawasanya yang memukul ialah Zaidun. Yang memukul ialah Zaidun. Sebab apa? Dekat sini darib walaupun khabar bagi Amrun, tetapi darib, makna darib tu bukan kena pada dia. Itu darib ialah Zaidun. Bila macam ni kena izharkan dhamir tersebut, huwa, daribuhu huwa. Darib kena kepada Zaidun. Hu tu dhamir tu kembali kepada mana? Amrun. Huwa kembali kepada mana? Zaid. Macam tu. Tu mana? Jadi ni aminal, ini lam yu'mal bihi al-labsu. Okey. Jadi wajib diizharkan dhamir. Okey, dhamir mustatir pada khabar mushtaq. Sekarang ni semua mushtaq. Darib mushtaq, qaimun mushtaq. Okey, jadi di sana antum ambil kesimpulan, iaitu khabar mufrad yang mushtaq, qaimun misalnya, dhamir mustatir itu okey, tidak wajib untuk izharkan. Tidak wajib izharkan. Okey. Cuma kalau antum izharkan juga, i'rab dia boleh dua. Ada di sana wajib izharkan dhamir tersebut apabila khabar berlaku pada bukan pada mubtada. Okey, sama macam antum andaikan sifat sababiyah macam itulah, maknanya dharib tersebut bukan Amrun. Amrun tu bukan dharib. Macam tu. Faham tak? Okey. Macam mana? Bila isyarat huwa, sebab apa situ berlakunya jaral khabar ala ghairi man hiyalah. Bila ada selepas daripada khabar mushtaq adanya dhamir isyarat kepada khabar tersebut berlakunya jaral khabar ala ghairi man hiyalah. Jadi bila jaral khabar ala ghairi man hiyalah, sudah pasti yang dhamir selepas khabar mushtaq tadi itu kembali kepada yang pertama. Kalau cerita di daribuha, daribuhu ke semua tu, memang dhamir tersebut hu tu kembali kepada mubtada yang kedua, tetapi daribuhu, darib tu ialah yang pertama. Tu isyarat dia. Okey. Wa akhbaru bi zarfin aw, yang baca bi zarfin aw.
bi zarfi naw fi harfi jar nawina ma'na kainin aw istaqar. Apa makna jar? Jar tu sebenarnya maknanya apa? Jar maknanya apa? Okey, inilah dua orang tahu. Jarra mudhari' dia yajurru. Yajurru, kemudian masdar dia antum ni mata hiji tak belajar lagi. Tala situ. Tala, tu tala. Okey, mata hiji. Iaitu ketika mata hiji ni pentingnya untuk fi'il mu'tal, fi'il mudha'af. Lepas tu akan lahir malakah kat situ. Jarra yajurru, mana boleh jarran. Jar itu fa'ilun, jarirun. Itu kamu wajib. Jarrun itu isim fa'il. Adapun jarran. Jarran. Okey. Mana dari segi lughah iaitu menarik. Menarik. Bukan menarik maknanya lawa, tertarik macam tu kan? Menarik. Okey. Okey. Sebab tu di dalam fiqh, okey, hukum masalah jar. Ada masalah jar di dalam kitab fiqh. Apa masalah jar? Mas'alatul jarri fi shalah. Maknanya apa? Menarik. Tarik apa? Tarik siapa? Tarik imam, tarik makmum. Tarik makmum, tarik makmum. Ingat, cara dia dalam mazhab kita selepas angkat takbir. Okey? Tarik dia tu just letak macam tu je, situ je. Kalau kat pondok budak-budak ni main-main. Dia pegang kawan-kawan dia picit kawan dia punya. Macam tu je. Okey, bila berlaku benda ni iaitu ketika mana dia tu orang terakhir. Lelaki akhir kata kan. Okey, tengok saf depan penuh dah. Sedangkan sebab kalau bersendirian di dalam saf tidak dapat pahala jemaah. Okey, sebab tu tolong bijak sikit. Ada ruang situ lagi, penuhkan situ. Sebab di sana ada pahala khusus untuk saf pertama. Okey, masuk. Okey, kemudian seimbangkan. Dah tahu situ penuh kat sini. Ni penuh sana makruh. Okey. Jadi jar ni ketika dia seorang dah tak ada orang lain. Tak ada harapan ada zon dia tu tidak ada dah. Jadi dia tarik seorang. Okey. Tarik tapi angkat takbir dulu. Allahu akbar. Tarik. Dia yang tu kena belajarlah. Benda macam ni. Apa? Yang tu salah tak faham. Faham je lah. Kemudian dia langkah ke belakang, yang lain rapat. Tu cara dia. Jadi membantu dalam mendapatkan pahala jemaah. Jangan buat kerja kawan tu dah ke belakang, kita ke depan. Nampak tak? Okay. Ada yang main macam tu. Yang tu tak elok. Okey. Tu mana jar dari segi bahasa. Okey. Menarik. Jadi kalau nak tahu perbahasan, mungkin kalau bosan lah, contoh tiba-tiba dia dah bosan, sedangkan tu tidak apa sifat yang tidak elok ada pada belajar. Bosan. Okey, bosan dalam ilmu. Antum kena tahu, antum kena jaga adab dia dulu. Okey. Kalau tengok keadaan sekarang ni, pelajar ni dia nak yang advance, yang power je. Okey. Yang power dia nak power je. Dia benda dia tahu dia tak nak dah. Okey. Sedangkan ada di sana faedah muzakarah. Antum kalau macam ni, anda tengok gaya jenis macam ni, antum tidak akan menjadi ulama sebagaimana para ulama Azhar, ulama kita dulu. Diorang dah ulama ketika seorang ulama datang mengajar kitab yang kecil pun diorang boleh datang. Untuk ketika macam ni, kalau antum merangai sebahagian daripada antum jenis macam biasa kitab ni tak nak, antum tak akan jadi ulama macam tu. Okey, tidak ada macam tawaduk sifat tu. Bagaimana seorang macam contoh seorang maulana di Sri Taling dah mengajar minhaj dah pun. Seorang ulama daripada Hadramaut datang mengajar Safinatun Najah, matan paling rendah sekali. Tetapi hormat dia tu tidak ada pernah merasa bosan. Dia duduk depan juga, bawa kitab juga tobik. Sedangkan dia sudah mengajar minhaj. Okey.
Jadi setiap yang nampak macam kecil tu jangan pernah meremehkan kitab kecil tu. Okey. Jadi jar, kalau antum misalnya rasa macam nak cuba sesuatu yang baru daripada Jurumiyah misalnya, okey. Jadi pergi kepada Syarah Jurumiyah, dia ada Jurumiyah ni kitab nahwu, asalnya kitab nahwu. Okey. Dia ada dua ilmu lagi. Okey. Ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Risalah Maimuniyah ataupun Nahwul Qulub, ada nanti akan baca dekat Mudhaifah tu. Tapi cuba baca kitab Risalah Al-Maimuniyah. Dia membahaskan al-kalamu wal lafzul murakkabul mufid bil wad'i itu dalam tasawuf. Sedap sangat-sangat. Okey, baca kitab tu. Mana ada kat atas tu, kalau nak photostat boleh. Tebuk lama tu ke Indonesia, tebuk apa entah. Okey. Okey. Wa akhbaru bi zarfina bi harfi jar nawina ma'na ka'inin aw istaqar. Wa akhbaru, dan membuat khabar oleh mereka itu an-nahwiyun boleh ataupun al-arab. Dhamir kalau jamak macam sini boleh kembali kepada al-arab ataupun an-nahwiyun. Bi zarfin, buat khabar dengan zaraf. Okey. Ini kesinambungan daripada yang susun ni. Di sana ada khabar dengan jumlah, ada khabar dengan mufrad, qaimun, ada zaidun qama abuhu, zaidun abuhu qaimun. Sekarang ni khabar dengan zaraf. Zaraf ada dua, zaraf zaman dan zaraf makan. Okey. Au ataupun biharfi jar ataupun dengan haraf jar. Okey, iaitu bila haraf jar dia punya kelaziman dia tu mestilah dengan majrur dia. Contoh zaidun indaka. Okey. Zaidun indaka untuk wa akhbaru bi zarfin. Untuk biharfi jar iaitu zaidun fid dari. Ini misalnya paling simple. Okey. Tetapi ketika macam tu kita tahu bahawasanya mubtada dan khabar tu kena al-ittihad fi masadaq. Zaidun fid dari di dalam rumah itu bukan Zaid. Di sisi engkau itu bukan Zaid. Mana? Jadi mana? Okey, mana khabar pada asalnya? Pada hakikatnya bukan jar majrur ataupun zarf. Okey, iaitu dia kena ada sesuatu yang al-ittihad fi masadaq. Okey. Jadi di sini bila orang Arab buat khabar dengan zaraf ataupun dengan haraf jar, mereka apa? Wa akhbaru nawina tu hal. Hal bagi dhamir mustad, hal bagi waw tu. Hal bagi dhamir waw tu. Hal kepada mereka itu nawina. Ketika mereka buat khabar dengan zaraf dan haraf jar, mereka meniatkan niat makna akan makna kainin. Makna kainin aw istaqar ataupun istaqar. Yang ni dalam pembahasan ada bahas dekat wilayah tu kan. Pembahasan ta'alluq wal muta'alliq wal muta'allaq. Okey, tak apalah nak ulang sikit. Okey. Jadi kat sini bila contoh zaidun indaka atau zaidun fid dari. Okey. Mereka buat khabar dengan zarah atau jar majrur, mereka meniatkan makna kainin. Bermakna bila kata zaidun fid dari ai zaidun kainun fid dari. Kainun tu ialah pada hakikatnya khabar. Ataupun zaidun istaqarra fid dari. Okey. Isyarat kepada sini bahawa sesungguhnya kainin ialah isim fa'il. Okey. Istaqar apa? Fi'il apa? Fi'il madhi. Okey. Istaqar wazan apa? Wazan apa? Istaqar. Wazan apa? Istaf'alla. Istaqarra. Wazan apa? Istaf'ala. Wazan apa? Iya. Istaqarra, istaqrara, istiqrar, istif'al. Asalnya istaqrara, yastaqriru, istiqraran, istaf'ala. Itu kan wajib. Berlaku illah kat situ jadi istaqarra. Okey. Jadi istaqar. Istaqar ialah fi'il madhi. Mana apa? Okey. Kainin mana apa yang ada. Istaqarra ada ia, tetap ada. Okey. Istaqar ialah fi'il. Bermakna ketika antum nak mentakdirkan
apa khabar pada hakiki dia tu boleh dua, sama ada isim wasaf kainin ataupun istaqar. Jadi ketika mana antum tulis Zaidun fid dari ai Zaidun kainun fid dari, okey, ataupun Zaidun istaqarra fid dari, ataupun Zaidun kana fid dari, tapi kana kat situ kana tammah, bukan kana naqisah, bukan kana yang merofokkan isim menasabkan khabar. Okey, tu okey, ambillah khulasah dulu sebab takut ada yang tak dengar lagi. Okey, sekarang ni pembahasan tentang muta'allaq am. Muta'allaq am. Okey, setiap haraf jar asli dan zaraf pasti ada muta'allaq dia. Ketika antum Zaidun fid dari wal jar wal majrur muta'alliqun bi apa? Bi mahdhufin kainun. Taqdiruhu kainun. Nampak tak? Okey. Penting benda ni, okey. Kemudian ketika mana mentakdirkan benda tu, bermakna apa? Muta'allaq bagi fid dari ialah mahdhuf, kainun ataupun istaqarra. Cumanya, okey, dia boleh dua. Ikutlah antum. Kalau misalnya Hindun fid dari, ai Hindun kainatun fid dari, ataupun Hindun kanat fid dari, kana tamma yang merofokkan fa'il. Okey, wa in kana dzu usratin fa naziratun ila maisar, ayat ni. Okey. Kemudian juga sama juga Zaidun fid dari, Zaidun istaqarra fid dari boleh, ataupun Zaidun mustaqirrun fid dari, isim fa'il dia. Sama je makna dia. Okey. Jadi lafaz-lafaz di sana ada muta'allaq am dan muta'allaq khas. Ambil lafaz-lafaz muta'allaq am ni. Siapa yang tak ingat, yang dah ingat tak perlu tulis. Okey, bahasa dakwah je. Okey. Pertama kainun, maujudun, hasilun, sabitun, mustaqirrun. Lagi 5 je. Kainun, hasilun, sabitun, maujudun, mustaqirrun. 5 ni. Okey. Sama juga boleh dalam bentuk fa'il, dalam bentuk fi'il. Istaqarra, sabata, hasala, wujida, macam tu. Okey. Boleh. Cumanya ada di sana, okey, perbahasan lanjutan daripada ini tetapi tidak disebut. Okey, iaitu ini maknanya apa? Kainin atau istaqar ni ialah muta'allaq am sifat dia wajib dibuang. Tidak boleh disebut. Tu. Wajibul hazfi. Ni untuk muta'allaq am ni, okey. Dia wajibul hazfi. Wajib buang, tak boleh sebut. Okey. Di sana ada tempat lain selain daripada, maknanya muta'allaq am ni wajib dibuang jika dia jatuh jadi khabar. Okey. Dan juga jatuh jadi apa? Sifat dan hal dan isim mausul. Okey, silah bagi isim mausul. Maknanya muta'allaq am wajib dibuang apabila jatuh pada 4 tempat. Mana dia jadi 4 tempat ni? Jadi 4 ni. Yang pertama bila jadi khabar. Okey. Yang kedua bila jadi sifat. Yang ketiga bila jadi hal. Yang keempat bila jadi silah. Silah bagi isim mausul. Tanda elok ni. Okey, fahamkan elok. Okey. Contoh untuk sifat. Okey, contoh untuk sifat. Okey. Ra'aitu ta'iran 'ala syajarah, misalnya. 'Ala syajarah. Ra'aitu ta'iran 'ala syajarah. 'Ala syajarah. Okey. 'Ala syajarah jar majrur. Mana muta'allaq dia? Kaedah ingat, syarat muta'allaq mesti kena fa'il ataupun barang yang mana fa'il. Barang yang mana fa'il ada berapa? Barang isim yang makna fa'il. 7. 1 fa'il, maf'ul.
Lima isim wasaf tu, lima isim wasaf termasuk isim mansub, termasuk kemudian isim masdar. Bukan isim masdar, masdar. Ada beza isim masdar dengan masdar. Masdar, okay, kemudian isim fa'il. Ingat elok-elok tu. Mana isim wasaf tu ada lima. Isim wasaf ada lima. Ingat elok-elok tu. Iaitu isim fa'il, isim maf'ul, isim musyabahah, isim ghabalagha, isim tafdil. Termasuk juga kalau nak kira asing, iaitu al-mansub, isim mansub. Al-mansub, bukan al-mansub, bisin, al-mansub. Okey. Tambah dua lagi, iaitu masdar dan juga isim fa'il. Okay. Macam tadi, kalau kata macam ni, Zaidun fid dari. Fid dari mana muta'alaq dia? Kalau antum nak kata Zaid bukan daripada 77 benda tu. Nampak tak? Okey. Jadi so mana muta'alaq dia? Mahdhuf. Mahdhuf tu takdir macam mana? Kainun. Nampak tak? Sebab dia jadi khabar. Okey. Tempat yang kedua tadi tu yang misal anda bagi tadi tu, ra'aitu ta'iran 'ala asy-syajarah. Biasanya muta'alaq bagi haraf jar tu dekat belakang dia. So macam mana? Apa yang tadi antum terlihat dalam kepala antum? Ra'aitu ta'iran 'ala al-ghusni ataupun 'ala asy-syajarah. 'Ala asy-syajarah, okey. Gustang ke belakang sikit, nampak ta'iran. Ta'iran burung. Bukan. Dia bukan daripada 7 tadi tu. Gustang lagi. Ra'aitu lah. Ra'aitu fi'il. So jadi muta'alaq. So kita pun letak, okey. Wal jar wa majrur muta'alliqun tahta syajarah tadi tu kan, ataupun 'ala al-ghusni tadi tu, 'ala syajarah muta'alliqun bi ra'aitu. Bagus. Antum kat atas pokok maknanya. Lihat oleh aku akan burung. Lihat di atas pokok. Antum mengingat antum tu kat atas pokok, burung tu tak cerita kat mana pun. Nampak tak? Yang antum sekarang nak cerita tu apa? Melainkan kalau antum duduk kat atas pokok, iaitu burung tu kat atas pokok. So, macam mana? Jadi, 'ala syajarah ta'alluq kepada satu mahdzuf, i'rab jadi sifat bagi ta'iran. Ra'aitu ta'iran kainan 'ala syajarah. Si burung tu yang ada kat atas pokok. Kita tak cerita kat mana, bawah ke atau sama-sama ada satu pokok, itu tak cerita. Okey? Itu penting dia. Okey? Kemudian dia termasuk daripada relate juga dengan kaedah innal jumala wa syabihaha ba'da an-nakirati sifatun wa ba'da al-ma'arifi ahwalun. Sebab sekarang ni 'ala syajarah jar majrur selepas daripada isim nakirah ta'iran. Okey. Kemudian tukar itu misal bagi jikalau jadi sifat. Kalau jadi sifat. Okey. Tu sifat ketika nasab. Okey. Cuba hal pula. Okey. Ra'aituka, okey. Ra'aitu ta'ira 'ala syajarah. 'Ala syajarah sekarang ni jar majrur selepas daripada isim ma'rifah at-ta'ir. Maka macam mana? 'Ala syajarah ni muta'alliqun bi mahdhufin halun min at-ta'ir. Hal daripada at-ta'ir. Takdir dia macam mana? Ra'aitu at-ta'ira kainan. Jangan kata al-kaina. Kalau kata al-kaina jadi sifat nanti. Kainan sebab hal kan nasab. Okey. Ataupun contoh biar antum nampak jelas, marartu birrajuli indaka misalnya. Betul. Aku berjalan dengan seorang lelaki yang di sisi engkau. Jadi kalau marartu birajulin indaka ay marartu birajulin kainin indaka. Indaka ta'alluq kepada kainin yang mahdhuf. Ada pun jikalau marartu birrajuli indaka ay marartu birrajuli kainan. Sebab hal dia mesti kena nasab. Ingat dia tu. Ay hal kaunihi kainan. Boleh macam tu. Faham tak? Aywa. Okey. Jadi ketika mana antum tadi untuk khabar
untuk sifat, untuk hal, antum boleh takdirkan dalam bentuk isim fa'il ataupun fi'il. Ra'aitu ta'iran istaqarra 'ala syajarah, boleh, atau mustaqirrun boleh, atau kana 'ala syajarah boleh. Sebab nanti akan kembali kepada bila dah kana ke ataupun istaqarra, dia dah jadi jumlah selepas isim nakirah sama je hukum dia. Faham tak? Okey, ni anak bagian ni sebab kebanyakan dah dengar dah perbahasan ta'alluq tu. Okey. Okey, kemudian tentang yang jadi silah. Seperti apa? Ja'allazi 'indaka. Ja'allazi 'indaka. Ja'allazi, allazi ialah fa'il. 'Indaka ialah zaraf. Mana muta'allaq bagi 'indaka? Mahdhuf. Takdir dia kana, tak boleh kainun dah. Kena istaqarra, tak boleh mustaqirrun dah. Wajib takdirkan dengan fi'il jikalau muta'allaqan tu jadi silah bagi isim mausul. Sebab itulah bila ada silah, ada isim mausul, setelah tu zaraf ataupun jar majrur. Ingat elok kaedah ni. Pesan tu sebab selalu salah. Ma ba'dahu, barang selepasnya, selepas ma. Apa tak? Ma ba'dahu. Main bantai je. Okey? Sedangkan ma ba'dahu ay ma sabata ba'dahu. Ba'dahu bukan kembali kepada ma. Kembali kepada benda lain. Maknanya bila kata ma ba'dahu, barang yang ada ia barang ba'dahu selepas selain daripada ma tu. Mana dia? Bukan ingat maknanya apa? Jikalau selepas ma isim mausul tu ada jar majrur, okey, ataupun zaraf, yang pada jar majrur dan zaraf tu ada dhamir, takkan kembali kepada isim mausul tadi tu. Jadi kembali kepada benda lain. Jadi mana silah dan aid, iaitu mahdhuf kedua-duanya. Okey. Faham tak? Siapa tak faham lagi boleh tengok pembahasan khusus at-ta'alluq, al-muta'alliq wal muta'allaq. Muta'alliq hanya dua sahaja, jar majrur dan zaraf. Jar majrur dan zaraf. Tapi dia pun jar majrur yang asli. Lafaz asli. Kaedah ni ingat tak dalam syarah fakih ni? Kullu zarfin kullu zarf sama. Kullu zarfin aw jarin wa majrurin laysa bizaidin wala mimma yustasna bihi la budda an yata'allaqa bil fi'li aw ma uwila aw ma yushbihuhu aw ma uwila bima yushbihu aw ma yushiru ila ma'nahu wa fi ibaratil mughni aw ma fihi raihatul fi'li. Okey, dalam pembahasan ni ada dalam syarah fakih, dia punya keterangan lanjut dia dalam Hasya Yasin berkaitan dengan Mughnil Labib. Okey, Mughnil Labib ada. Okey, itu pembahasan khas tentang itulah yang saya cakap, pelajar-pelajar kawan-kawan daripada Al-Azhar itu waktu anak kat pondok tu datang seminggu belajar 3 benda je. Yang sebab yang penting, yang jarang dapat kat Al-Azhar. Yang jarang, memang jarang, okey, iaitu pembahasan ni ta'alluq, muta'alliq semua benda ni. Apa tak? Okey, sedangkan itu sangat penting. Khususnya ketika baca matan, takluk mana ni? Sebab kat situ berlakunya hukum. Okey? Sebab contoh macam hal tu qaidun li'amilihi misalnya. Jadi dia berkait dengan amil dia saja. Okey? Jadi pembahasan tu ayat tu pembahasan ta'alluq, kemudian pembahasan tentang takwil masdar. Okey, takwil masdar. Okey? Bagaimana yang anak share tu perkongsian daripada Ustaz Asyafizrul. Nampak tak? Dia kata apa beza masdar muawwal dengan isim sharih biasa tu, nampak tak? Ada perbezaan dia dari segi makna, perbezaan zahir dan apa yang tak nampak sangat. Cumanya dekat situ ada ghalat sikit, iaitu ketika mana dia kata fa'il, okey, dalam bentuk jumlah tu salah. Itu fihi tafsir, fa fihi nazar lah. Sebab apa kat situ di sisi Basrah salah lah. Di sisi Kufah mengharuskan fa'il jadi fa'il tanpa ada haraf masdar sebelum dia tu.
Nampak tak? Yu'jibuni an tadriba misalnya. An tadriba ay yu'jibuni darbuka. Di sisi Kufah, Kufiyun yu'jibuni tadribu. Boleh. Nampak tak? Man arada al-mazid fala tidak hasya al-khudri. Ada kat situ. Okey. Okay, jadi itu wa akhbaru bi zarfina bi harfi jar nawina ma'na kainin aw istaqar. Okey. Faham Maknanya apa? Di sana ada muta'allaq am, muta'allaq am dia wajib buang. Ingat sifat muta'allaq am itu wajibul hazfi. Dia tak boleh sebut. Iaitu ketika jadi khabar, jadi sifat, hal dan silah. Okey. Sebab tu nanti ketika mana as-salatu wassalamu ala sayyidina. Maknanya apa? Ala ta'alluq mana? Ta'alluq mahdzuf takdir dia. Wassalatu wassalamu ala sayyidina. Kainani az-zaidani fid dari ay kainani. Okey. Al-hindani fid dari ka marartu bihi marartu bil hindaini fid dari kainataini sebab hal. Ini sebab hal. Zaidun wa amrun, okey, wa bakrun fid dari ay kainuna la fa'iluna. Okey, atau mustaqirun ataupun kanu. Okey, kalau macam ni pula, okey, Fatimah wa Aisyah wa Zainab, okey, wa Azizah wa Karimah wa Zaidun fid dari. Kainuna ke kainat? Nampak tak? Bawa tak lagi? Okay. Jadi kena taglib muzakkar. Walaupun muzakkar tu satu, walaupun akhwat tu ada 1000, ikhwan tu ada seorang, tak ditaglibkan yang satu tu. Okey. Sebab ni memang power. Okey. Okey, tuan fahamkan dulu bila tanyakan mana syahid tentang macam yang mahdhuf jadi hal, jadi sifat apa semua tu, wa akhbaru bi zarfina bi harfi jar nawina ma'na kainin aw istaqar. Okey. Bi zarfina ingat dulu. Okey. Satu lagi. Mana? Tadi ni sama ke? Oh, satu. Okey, itu satu. Ta'wil masdar. Okey, kemudian lepas ta'wil masdar Allahumma salli ala Muhammad. Tak apa nantilah. Okey, tu belajar Zahra datang. Okey. Antum akan tahu benda ni sangat penting ketika baca matan yang tinggi. Matan yang sangat tinggi. Okey, seperti matan yang sangat ringkas, yang jawamih ke apa tu, apa semua tu, kitab Syekhul Islam Zakir Al-Ansari ke, ketika baca matan itu tanpa antum mengetahui mana takdir, mana tak pandai Arab, memang fail lah. Mustahil dia boleh baca melainkan baca mafhum saja. Maknanya tidak korek rahsia. Mana kitab tu tinggi sepatutnya ketika dia ajar, apa kata istilah? Jadi tawa ebeh. Contoh matan Lubbul Usul atau Jam'ul Jawami, kitab tinggi tu. Ketika antum mensyarahkan, antum syarah mafhum dia, orang kata, apa susahnya matan Jam'ul Jawami? Senang je tengok, belajar faham je. Betul? Okay? Macam lumak ke misalnya, lumak ke lumak. Tak ada lumak. Lumat, nampak tak? Nampak tak lumat? Okey. Jadi ketika baca perlu didalami betul-betul setiap ibarat tu. Okey, sebab usul fiqh tu, okey, usul fiqh tu apa? Usul fiqh tu alatul fahmi mutlaqan. Okey? Okey, tu ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh ni apa? Usulul fiqhi, kata Imam Ibn Daqiq al-Aid, usulul fiqhi yaqdi wa la yuqda alaihi. Dia menghukum, dia tidak dihukum di atas dia. Kemas ilmu usul fiqh ni. Sebab tu antum kena betul-betul dalami betul ilmu usul fiqh sampai jadi usuli. Saya fahamlah. Bukan hanya main
apa waraqah mata waraqah, bukan tu. Itu untuk mubtadi. Walaupun kena mula daripada situ. Bila bahas pada tinggi tu baru nampak usul fiqh ni. Sehingga masuk kepada perbahasan istidlal apa semua tu, dalam qiyas apa semua tu, mau nampak. Okey, biar jadi betul-betul usuli. Ambil contoh Ustaz Fawaz. Okey, walaupun tengok tu, okey, tengok bagaimana pengorbanan dia tu. Time nak stamp ke, stamp ke, apa keinginan belajar dia tu. Anggap berhenti sekolah tu, okey, nak mengaji dengan Sunan Tirmizi, dengan Syekh Nuruddin. Mereka kata puas hati mengaji macam tu. Jadi dia mendalami usul fiqh, mengaji di mana-mana pun. Nampak tak? Dia pergi sana sini. Akhirnya jadi satu sampai kalau dia berdiri kalau dia menyampaikan satu benda dengan usul fiqh, walaupun dia belum doktor lagi, keilmuan dia tu berbanding dengan doktor lain pun segan dengan dia. Betul? Sebab apa? Punca dia apa? Di antara kuatnya dia tu, kuat membaca. Wajar gitu nak tekan. Dia hanya khatam berapa kitab setahun. Alhamdulillah 4 kitab khatam. Semua yang khatam tu kitab yang dia mengaji. Kitab bacaan dia mungkin tak ada. Antum dekat setahun, berapa kitab khatam dah? Baca sendiri. Betul? Okey. Itu maknanya. Okey. So kena banyakkan, okey. Okey. Kemudian dah 9:15 dah. Wala yakun ismu zaman khabaru an jusatin wa in yufid fa akhbiru. Satu lagi Okeylah. Wala yakun ismu zamanin. Tapi dah habis masa dah. Sana. Fiqh lah, fiqh. Okey, Allah Taala ala wa alam. Okey, insya-Allah sepatutnya hari ini tasmih itu, tapi kita tangguh minggu depan Minggu depan. Pastikan sekurang-kurangnya 40 bait bertambah. Tak bertambah jangan.